Lepas tu kita janji pukul 9 kan, kurang lebih. Jadi kita mulakan majlis sekarang. Kita persilakan Tuan Haji Syahri memulakan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Terima kasih kepada Allah dengan izin dan limpah kurnia-Nya kita dapat berjumpa pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul pada hari ini, insya-Allah sedikit sebanyak kita berkongsi ilmu. Terlebih dahulu saya minta maaf ya, kerana saya duduk ke atas ya. Kerana apa terlampau sakit saya nak pindah. Ya, tak apa, saya duduk ke atas ya. Terima kasih kepada tuan rumah ya, sahabat-sahabat. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pada ceramah yang lepas, ramaikah yang dah ikut dulu ya? Ramai yang dulu? Ramai yang baru kah atau ramai yang dah ikutnya sesi lepas? Cuba angkat tangan yang dah ikut. Cuba nak tengok. Oh, terima kasih kepada Allah ya. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Apa kata kita terus buka kepada persoalan. Ya. Umpama saya seorang doktor, tak mampu saya bagi obat sebelum saya tahu penyakitnya. Ya, lebih baik sahabat-sahabat lukakan soalan, nanti obatnya saya bagi. Ya. Sila tuan, terlebih dahulu catat dia apa soalan. Ya. Bagaimana kita boleh mengelak keberadaan Allah sebalik hijab diri kita sendiri? Macam mana? Bagaimana kita boleh mengelak keberadaan Allah? Mengelak keberadaan Allah, Mengelak atau mengelak, melihat hijab, menyingkap keberadaan Allah. keberadaan Allah yang di sebalik hijab diri kita sendiri. Sebab kita ni sebenarnya hijab. Ananda, boleh tulis Ananda? Boleh. Bapa ni tulis kecil-kecil soalan itu ya. Kita jawab satu persatu. Pertamanya, bagaimana kita boleh menyingkap keberadaan Allah ya, di sebalik hijab kita ini. Bagaimana kita nak melihat Allah di sebalik hijab diri lah, hijab tu ya. Macam mana nak melihat Allah di sebalik hijabnya diri kita? Ya, tuan, ada soalan? Ini apa saya tanya pasal zat. Saya baca dekat internet selalu kadang-kadang Allah tidak memuji zat. Zat ini bermakhluk. Zat tu ada baik dia maknanya berpunca berasal berroh. Jadi ada ulama yang ada ilmu kerana disebut zat Allah. Apa yang dimaksudkan zat tu yang baik. Nombor dua, zat Allah ya. Baik, tuan. Sila tuan. Sekali lagi tuan. Kalau ikut pada sembahyang fardu, kita fardu ikut pada waktu 5 waktu. Ya. Kalau mereka sampai di puncak ni, mereka sembahyang waktu. Apakah orang makrifat tu sembahyang mengikut waktu? Ataupun orang makrifat tu apakah masih terikat dengan waktu? Macam tu ya? Faham.
Sila anda. Bagaimana kita boleh istiqamah dalam melihat segala-galanya ada Allah sebenarnya. Bagaimana kita tak lupa atau bagaimana kita istiqamah nak ingat pada Allah setiap waktu. Ya. Biar sampai tidak lupa biar sesaat. Ya. so, kita diiringi oleh selama ini kita macam banyak benda-benda yang amat berat. Yang melalai, melupakan kita, ya. Bagaimana nak ingat pada Allah setiap saat. Godaan Dengan godaan syaitan, dengan pekerjaan, ya, yang memboleh kita lupa kepada Allah. Ya. Allah Akbar. Ya, Nanda. Kalau kita dah mengenal diri, kemudian kita meninggal, apa akan jadi pada jiwa? Setelah kita mengenal diri ataupun setelah kita mengenal Allah, apa akan jadi kepada diri atau jiwa kita selepas di alam barzakh lah, ya. Selepas kita mati, apa jadi? Mana letak, mana perginya jiwa dan raga kita ni, ya. Allah Akbar. Ya. Harap tak dapat terangkan kepada kami tentang kalimah Muhammad Rasulullah. Allah Akbar. Tadi kita jawab. Kalimah Muhammad Rasulullah. Ya. Tak apalah, dia kena jauh, saya buka lah, ya. Bila lagi nak jumpa, tak esok, lusa tak jumpa dah, ya. Anak dia? saya tak ada soalan. Tak ada. Ya. Sila. Sekejap, ya, takut ada orang cari. Halo. Assalamualaikum. Ya. Baik. Saya di Singapura tengah ceramah, tuan. Tuan dari mana, ya? Ya, panggil balik, ya. Amin. Assalamualaikum. Baik, sila sama. Bagaimana seorang itu dia dapat akhir kalam, dapat lepas kalimat la ilaha illallah. Allah Akbar. Bagaimana kita nak akhir kalam kita dengan berkalimah la ilaha illallah, ya. Sila. Nanda? Rasulullah Mi'raj dalam kalimat batin. Bagaimana pula orang-orang yang Mi'raj? Solat. Apa pengertiannya Mi'raj baginda Rasulullah itu? Dengan ruh kah, dengan jasad kah, atau jasad sekali dengan ruh sekali kah? Dan bagaimana dengan kita? Ya. Allah Akbar. Ya, tuan. Dah, dia. Tak dengar? Bila kita dah sampai ke dapat nak kembali pada Allah, kita ke diri tu di mana letak makhluk dengan Allah. Kuat sikit. Apabila dah bakar tu dah sedikit dia, di mana tak makhluk dan di mana tak air. Apabila kita sudah belajar ilmu sampai ke makan bakar, mana makhluk, mana khalik, gitu ya. Cantik. Tanyalah apa saja, tidak ada sekatan. Jangan benarkan saya keluar daripada bilik ini jika saya tidak menjawab satu persatu soalan tuan. Dipersilakan. Ya, tidak ada istilah uji, tidak ada istilah mencuba. Tanya apa saja. Ini janji saya, jangan benarkan saya keluar daripada bilik ini jika saya tidak menjawab soalan tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Baik. Kemukakan apa saja. Ya, sila. Dah. Ya. Nanda, ya, sudah. Belum. Ya, sila. Muhammad mengatakan anak Ahmad Bilal bin Ustaz terangkan kaedah nama. Ya. Ana Ahmad Bilal Mim. Ya. Baik. Ya. Tuan. Ada soalan dia? Kalau kita berada di Islam ni, apa tandanya kita diterima oleh Allah
Baik. Kita belajar ilmu makrifat, ilmu mengenal Allah. Bagaimana tandanya ilmu kita diterima Allah? Ya, nak tahu bagaimana? Tak ada tulisan di langit. Ya. Tahu kita ni betul ke tidak? Ya. Alhamdulillah. Ya. Salah satu daripada pesanan Tuan Ali selalu mengatakan jangan sampai terlihat di diri. Macam mana kita nak menghayati pesanan peninggalan yang berharga? Jangan sampai terlihat adanya diri, ya. Baik. Lagi, Nanda? Allah dan para malaikat berselawat atas Nabi. Mana kebenaran? Allah dan malaikat lagikan berselawat kata Nabi. Ya. Apalagi kita, mana letaknya selawat? Apa ni? Allahumma salim ala Muhammad. Ya. Nanda? Perjalanan syariat tarikat akad marifat. Macam mana? Perjalanan kita syariat tarikat akad marifat. Mungkin rata-rata ini sudah bisa bagaimana kita nak menyampaikan marifat. Tingkatan ilmu tu ada syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Rata-rata di sini dah tahu sampai kepada syariat, tarikat, hakikat. Cuma nak tahu mengenai makrifatnya. Ya. Rata-rata sini rata tak sebenarnya mungkin dah hakikat. Bagaimana kita nak menyampaikan makrifat. Macam mana nak sampai ke tahap makrifat, ya? Terima kasih. Dah habis dah. Ya, silakan. Saya nak tahu wajah tu wajhiyah maksudnya dari semua makrifat. Bagaimanakah nak menyatakan wajahmu wajah aku, ataupun mana kita pandang itu wajah Allah, ya. Jadi pokoknya bagaimana nak menyatakan wajah Allah, ya. Mana wajah aku, mana wajah Allah, ya. Macam tu. Cantik. Ya, silakan. Tak dengar? Bagaimana cara nak menghilangkan diri? Allah. Bagaimana cara nak menghilangkan diri? Bagaimana cara nak menyerah dirilah, ya. Fanakan diri, Allah. Fana, menyerah. Baik. Tuan? Tak ada, ya, anak anda? Dah, okey, baik. Muslimah pula. Sila anda. Soalan boleh? Satu, hakikat surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, Allah. Satu, jika seseorang itu beramal, Salih kat bawah, ya. Terima kasih. Ya. jika seseorang Surah beramal, Al-Ikhlas nombor 2. jika seseorang itu beramal dan dia selalu meminta mati dalam keadaan beriman, Mati keadaan beriman, Allah. Macam mana agaknya nak mati dalam keadaan beriman, ya? Selalu kita tengok Piramli je mati dalam iman, ya. Alhamdulillah, ya, anak dah. Tak ada, ya, sila. Yang baju merah tak ada, sila anak dah. Ibunda kita pusing ada. Macam mana nak kata, ya? Sekali lagi, macam mana? Ustaz terangkan tahap-tahap pengenalan Allah Ta'ala mengenalkan ataupun menghadirkan menuju pada kehadiran dia pada hamba dia pengenalan dan tahap itu pertama ke kedua sampai ke matlamat ataupun Allah. Cuba ulas yang Dia perlu menjelaskan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Bukan. Saya cuba nak selami apa maksud. Saya harap Ustaz menerangkan bila seseorang itu Allah Ta'ala
dalam memperkenalkan ataupun dari kecil ataupun dari pengenalan dan tunjukkan kehadiran yang ini aku ini bimbing ke tahap mana tak tahu lah. Maknanya maksudnya bagaimana tanda-tanda Allah pilih seseorang itu untuk sampai kepada dia. Macam tu. Sampai Pilihnya, ya. Ya. Dia macam tahap-tahap pengenalan Allah kepada kita lah. Betul, macam tu. Betul, tahap-tahap pengenalan Allah, mengenalkan diri kepada kita lah. pengenalan dia pada Tahap-tahap dia lah. Sila. Ya. Pada saya lepas Ustaz Ustaz ini solat juga solat dia bersama dengan guru. Ya. Jadi soalan saya ialah bagaimana solat berserta guru dan bagaimana kita duduk dalam penyatuan. Kita duduk dalam Penyatuan. penyatuan. Macam mana, tuan? Apa? Dapat soalan ni. Satu apa? Lepas Ustaz cakap solat marifat bersama dengan ruh. Jadi dalam soalan ini bagaimana solat bersama dan duduk dalam penyatuan. Betul ni. Solat ada dua, ya. Solat fardu dengan solat daimun. Ya. Hukum ada rukun ada 13, hukumnya ada 3. Saya dah faham. Hukum sembahyang dengan hukum qalbi. Ya, itu. Sembahyang dengan qalbi. Qalbi itu roh lah, ya. Ya, sembahyang dengan qalbi. Baik. Terima kasih anda, ya. Nombor 1 dia kata apa tu? Bagaimana melihat Allah di sebalik hijab dia. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dengarlah baik-baik masa yang tersingkat ini, ya. Mudah-mudahan apa yang terbuku di hati kita selama ni, hari ini kita cuba pecahkan. Baik. Allah itu teramatlah terangnya. Terang cahaya matahari, terang lagi Allah. Dekat mata putih daripada mata hitam, dekat lagi Allah. Kenapa masih tak nampak Allah? Ada yang mengatakan yang menghijabkan Allah itu adalah diri sendiri. Siapa yang kata Allah ada hijab? Allah tidak ada hijab. Allah tidak ada dinding. Allah tidak ada penutup dan Allah tidak ada penghalang. Teramat terangnya Allah ini, teramat nyatanya Allah ini. Cuba tengok keluar, Pak. Terang tak matahari? Terang tidak? Terangnya cahaya matahari, terang lagi Allah. Kenapa tuan-tuan tak nampak? Dekatnya mata putih, mata hitam sampai tak terlihat oleh penglihatan mata. Dekat lagi aku Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kamu masih tak nampak? Kenapa kamu mengatakan aku ada hijab? Aku Allah tidak ada hijab. Nyata, terlebih nyata daripada dirimu sendiri. Sebelum kau melihat aku dah nyata dah. Apalagi setelah kamu melihat, kenapa kamu tak nampak aku? Cuba bayangkan. Ada tak kita dengar Allah ada hijab? Ada tidak? Cuba jawab. Ada tak pernah kita dengar Allah ada hijab? Kenapa tak nampak? Lagi ada hijab, lagi terang Allah. Lagi ada dinding, lagi terang Allah. Kenapa? Hijab itu pun dah aku dah. Kenapa kamu tak nampak aku? Hijab itu aku itu.
Nyatanya Allah itu. Kamu bubuh hijab ya? Bubuhlah. Sesungguhnya hijab itu pun aku itu. Macam mana kita tak boleh nampak Allah? Katakanlah, oh diri kita ni hijab. Sesungguhnya lagi ada diri lagi terang Allah. Kita kata, oh diri kita lah menghijabkan Allah. Baik, tak apa, bubuhlah. Nak ubah berapa diri, berapa hijab. Sesungguhnya lagi banyak, lagi tebal hijab, lagi terang, lagi nyata aku. Boleh. Oh diri kita lah yang menghijabkan Allah. Tak apa, cantik. Lagi besar diri, lagi besar aku, lagi terang, lagi jelas aku. Kenapa tuan-tuan tak nampak? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kamu lihat pada diri kamu sendiri? Kalau kamu nak melihat aku, kalau kamu nak ingat aku, kalau engkau nak mengenal aku, tak payah engkau pergi cari aku di tanah Pakistan. Tak payah engkau cari aku di tanah Arab, tanah Mesir. Tak payah. Tak payah masuk gua, tak payah masuk bukit untuk mencari aku. Carilah aku, tiliklah aku pada diri kamu sendiri. Mana yang dikatakan diri itu hijab? Diri kita ini, kerana ada dirilah kita terlihat Allah. Kerana ada diri kita lah kita terpandang Allah. Siapa katakan diri ini hijab? Cukup-cukuplah. Cukup-cukuplah bahasa-bahasa yang tidak betul ini. Mari kita belajar yang betul. Apabila Quran kata Allah tak ada hijab, tak ada hijab lah. Oh, kata diri itu menghijabkan. Diri itu sebetulnya lagi menerangkan Allah. Kalau Allah jauh, kalau Allah itu jauh, lagi ada diri, lagi Allah terdekat. Tapi sayangnya tuan-tuan tidak mengenal diri. Itu makanya bukan hijab diri. Tengok, basar artinya melihat. Macam manakah aku nak bayangkan engkau melihat ya Allah? Ada tak bukit ada mata? Bukit ada mata tidak? Jawab. Kita ada tak mata? Ada tidak? Tengok. Aku letak penglihatan atas dirimu, bukan pada bukit. Kenapa kau nak mengenal bukit itu? Kenapa kau nak cari bukit untuk kenal aku? Sedangkan aku melihat, tengok aku letak melihat atas kamu. Cari di situ. Pendengaran. Bukit ada tak pendengaran anda? Kita ada tidak? Tengok, kan sudah hampir itu aku dengan kau itu. Kenapa kamu tak lihat? Berkata-kata Allah, kamu pun berkata-kata. Hayat, hidup Allah, kamu pun hidupkan. Wujud artinya ada Allah, kamu pun wujudkan. Kenapa kamu tidak menilik ke diri sendiri? Terangnya aku bagi dirimu untuk suluh supaya nampak diri aku Allah. Tetapi sebaliknya, lagi ada diri, lagi kamu tak nampak aku. Inilah masalah kita. Masalahnya, jawapannya Allah tidak ada hijab. Diri bukan hijab. Dirilah penyata yang teramat terang. Diri kita adalah penyuluh Allah yang teramat bersinar terangnya. Jawabnya, diri kita bukan hijab. Diri inilah penyata bagi Allah. Sebab tanya hijab, jawab hijab lah. Tak tanya diri. Tanya diri, bawa jawab diri. Ya, sila. Tanya kemudian tak aci dah. Kalau soalan lain boleh. Cuba. Dengan diri tadi, diri yang mana? Dah tanya kemudian, kena hubung kemudian lah. Ya, habis. Satu, betul tidak? Betul tidak? Kalau tak betul, kemuka. Betulkah diri kita ni hijab? Betulkah diri kita ni hijab? Jawab. Tak jawab, saya pun letih. Dah lah tidur pukul 4.5 pagi. 4.5 pagi semalam. Di hotel saya. Tu kau tak ada sambutan rasa loyo saya. Ya. Diri kita ni hijab ke penyata bagi Allah? Tuan-tuan yang jawab. Habis dah kata penyata. Mana dia?
Dia tak tanya, tak jawab lah. Habis satu, ya. Ini cukup-cukuplah. Inilah penyata bagi Allah. Maka tiliklah diri sendiri. Ayat Quran pun ada mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kamu tilik ke diri kamu sendiri? Tok Kenali pun pernah berpantun. Pucuk paku, sayur pun paku dimasak oleh ulama seberang. Tengoklah aku, tiliklah aku. Aku berada di tempat terang. Kenapa kamu tak nampak? Diri bukan hijab. Diri itulah penyata teramat terang bagi Allah. Jadi kenalah diri. Dah nak anda tanya lambat, tak aci lah. Ya, jawab nombor 2 ya apa? Potong anda nombor 1. Siap. Dah selesai kan? Ada yang tersangkut. Hari ini kita setelah selesai baru kita pindah ke soalan nombor 2. Kalau tak selesai, ya sila. Dah selesai tidak? Selesai ya. Baik, nombor 2 apa? Zat Allah. Baik. Dengar baik-baik. Perhati mengaji ni biar sampai putus. Sifat Allah sama tak dengan sifat makhluk? Jawab. Sama tidak? Saya tanya ni. Sifat Allah dengan sifat makhluk sama ke tidak? Cuba jawab kuat. Sifat Allah dengan sifat makhluk sama tidak? Tidak. Betul tidak? Baik. Pasti kerana Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Bersalahan dari apa yang baharu. Apa yang kita kenangkan muka Allah. Apa yang kita bayangkan muka Allah, dia bersalahan. Baik. Makhluk dengan Allah tak sama bukan? Baik. Zatnya gula itu manis. Betul tidak? Zatnya garam itu masin. Betul tidak? Gula ada zat tidak? Zat. Gula ada zat tidak? Zat gula itu manisnya. Garam ada zat tidak? Zat garam itu masinnya. Makhluk ada zat. Apabila makhluk ada zat, Allah ada zat tidak? Anasir makhluk ini, anasir ini terciptanya makhluk dalam 4 anasir. Zat, sifat, af'al, asma. Baik. Zat bahagian makhluk, sifat bahagian makhluk ya. Asma nama bahagian makhluk ya. Af'al makhluk ya. Zat boleh nak letak pada Allah. Ini kita kena faham. Tetapi ulama-ulama kita nak mengangkatkan martabat Allah ini ke satu martabat yang paling tinggi, itu makanya dia kata zat Allah, zat Allah, bagi menggambarkan tidak ada yang paling tinggi. Tapi sebetulnya Allah tidak ada zat. Kalau Allah ada zat, gula pun ada zat, apa beza gula dengan Allah? Ini kita nak faham. Allah itu Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kamu jangan umpamakan aku dengan seumpama. Kamu jangan mengumpamu, artinya kamu jangan mencantum ke aku dengan apa-apa, biar aku satu-satunya aku. Allah itu Allah. Kamu kalau boleh jangan sebut Allah melihat, tak boleh. Ini orang mengaji tinggi. Allah. Sebab apa tadi sebut Allah melihat? Melihat sifat siapa? Allah itu siapa? Kamu sebut 2 kali nama aku itu. Allah, Allah seumpamanya. Melihat itu aku, Allah itu aku. Jadi jangan seumpamakan aku dengan seumpama. Allah itu Allah lah. Jangan kamu bubuh zat, sifat, af'al, asma. Asma, af'al, apa nama, sifat itu atas manusia. Kenapa pula ambil sifat zat manusia tu buat atas Allah? Jadi selepas ini Allah itu Allah lah. Kalau Allah ada zat, gula pada zat, apa bezanya? Tadi kita baca apa nama, Allah itu laisa bersalahan, laisa kamitslihi syai'un. Tiba-tiba bubuh pula zat pada Allah. Tetapi tidak salah, sebab umumnya mengatakan zat Allah bukan? Tapi kalau orang mengaji betul,
Tak usah pupus zat-zat lah. Memang Allah tu Allah lah. Melihat tu aku. Mendengar itu aku. Bukan kata Allah mendengar. Tak boleh. Kalau orang mengaji makrifat lah. Kalau orang kita biasa ni Allah melihat, boleh lah. Tapi bagi orang yang makrifat, seumpamanya anak dia nama apa? Waliuddin. Ya? Waliuddin. Sebut. Aku wali, sebut. Aku wali. Ada berapa orang dia sekarang? Aku wali ada berapa orang? 2 ke 1? Dia cuba tengok dia dulu. Ada berapa orang dia? Ada 1 ke 2? 1. Tapi dia sebut aku wali. Anda ada nama apa? Saya Syafiq kata. Saya Syafiq. Ada berapa orang Syafiq sekarang? Tapi kenapa dia sebut saya Syafiq? Aku wali. Begitu juga Allah melihat. Satu sebetulnya itu. Allah mendengar. Satu itu. Seumpama dia kata aku Syafiq. Nampak 2 kan? Aku 1, Syafiq 1. Jadi orang mengaji makrifat tak ada sebut selain pada Allah. Tak ada sebutan melihat. Memang aku melihat. Aku Syafiq. Saya Syafiq. I'm Syafiq. Ini kalau nak mengaji. Sebab pada ini janganlah kamu umpamakan aku dengan seumpama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kamu jangan gandingkan aku dengan seumpama. Kalau boleh, sebutan nama Allah pun jangan kau sebut. Kalau Allah itu kita sebut nama Allah, itu masih berhuruf dan bersuara. Allah yang ampunya, Tuhan yang ampunya, nama Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Nama Allah itu, adanya nama Allah itu sesudah terciptanya Nur Muhammad. Baru ada nama Allah. Sebelum Nur Muhammad, Allah tidak bernama. Kalau masih sebut nama Allah itu pun nama lagi. Mana Tuhan yang ampunya nama? Mana? Yang kamu sebut tu nama aku. Allah. Itu bibir mulut. Itu lidah. Itu suara. Itu halqum. Mana aku? Habis je kalau tak ada bibir. Allah tak ada kah? Jikalau tak ada bibir, Allah ada kah tidak? Yang kamu sebut tu suara bibir, bukan Allah itu. Yang kamu tulis kat dinding itu tulisan, bukan Allah. Allah bukan ejaan huruf alif lam ra, bukan Allah. Allah bukan sebutan Allah, bukan. Allah bukan bibir, Allah bukan suara, Allah bukan lidah, Allah bukan halqum. Allah itu nama. Tetapi aku nak engkau kenal Tuhan yang ampunya nama. Bukan kenal nama aku. Aku nak suruh kamu kenal aku itu. Mana Tuhan yang ampunya nama? Mana? Sekadar sebut nama radio, TV boleh sebut. Betul tidak? Ambil panggil budak 2 tahun. Cuba sebut Allah, cuba sebut nama Allah cakap. Budak 2 tahun. Mengerti ke apa? Kalau orang Kelantan tanya, mengerti apa? Tak tahu. Cuba tanya orang tua. Mengerti ke apa? Serupa dengan budak. Bermaknanya yang kita sebut tu namanya. Mana Tuhan yang ampunya nama? Mana? Jadi bahawa siapa mengaji ilmu makrifat ini, tak terbunyi lagi perkataan Allah. Tak terbunyi. Kamu boleh tipu seluruh masyarakat Singapura, tapi kita tak boleh tipu Allah. Allah tahu apa akan sebutan kamu itu. Sebutan mulut seorang pendusta. Sebutan mulut daripada seorang penipu. Kamu boleh tipu seluruh Lee Kuan Yew ini pun boleh tipu Lee Kuan Yew. Tapi kamu tak boleh tipu aku, Allah. Aku tahu kamu tersebut saja serupa dengan budak 2 tahun sebut. Jikalau berlainan daripada 2 tahun, cuba nyatakan mana aku. Kata Allah itu nyata, tunjukkan Allah itu, tunjuk. Beritahu mana Allah. Jika tak boleh nak menyatakan Allah, bagaimana tuan-tuan sebut? Sekadar sebut nama saja. Orang belajar ilmu makrifat, biar nyata Allah itu lebih nyata daripada cahaya matahari. Nak sembahyang sembah Allah, sebelum berdirinya kiam itu, hendaklah kamu menyatakan Allah sebenar-benar nyata. Bukan nyata Allah letak di depan macam tokong, tidak.
orang Cina, India letak tokong. Kita tak perlu pun letak. Kenapa? Sebelum terbuka mata Allah sudah nyata. Teramat nyatanya Allah orang Islam. Tanya diri, mana Allah? Sembahyang hendak apa? Mengesahkan Allah. Nak esa Allah macam mana? Allahu Akbar. Nak berhenti di mana? Nak parking di mana? Tu stesen kereta Allah tu mana? Cuba. Allah nak berhenti di mana? Berhenti di mulut penipu je lah. Nak buh di hati. Macam mana nak letak di hati? Kamu belum mengenal. Itu makanya tak usahlah cari selain daripada, kalau berhuruf bukan Allah, kalau masih berbunyi bukan Allah, berjirim bukan Allah, berjisim bukan Allah. Carilah Allah yang tidak berhuruf, bersuara, berjirim dan berjisim. Allah yang tidak ada zat, Allah tidak ada nama, Allah tidak bersifat, Allah yang tidak beraf'al. Itu baru Allah. Sebab dia bersifat bersalahan dengan makhluk. Zat apa ni? Af'al. Kelakuan Allah, makhluk pada kelakuan. Tak mungkin Allah sama dengan kelakuan makhluk. Tak mungkin Allah pun ada kelakuan. Sebab makhluk pada kelakuan. Allah itu sifatnya besar, berlainan daripada sifat makhluk. Jikalau makhluk berkelakuan, Allah tak ada. Jikalau makhluk ada nama, Allah tak ada nama. Sampai ke tahap itu bersalahannya Allah dengan makhluk. Macam mana nak mengaji? Mengaji ilmu makrifat, jangan sampai tersebut terlafaz jirim dan jisim. Jangan sampai terlafaz tersebut jirim dan jisim. Nak sebut apa? Sebab Allah tidak berjirim, tidak berjisim. Yang kamu sebut tu jirim dan jisim, suara angin keluar Allah. Tengok, dia bukan suara mula. Jadi cukuplah. Allah itu boleh kita kata zat Allah itu semata-mata bagi gambaran Allah tu maha tinggi. Tapi kalau mengaji yang makrifat, Allah tidak berzat. Allah itu Allah. Jangan seumpamakan dengan seumpama. Sehingga kan tinggi lagi, Allah itu, nama Allah itu bukan Allah. Allah yang kita panggil itu bukan Allah lagi itu. Itu masih suara itu, masih berbunyi itu. Carilah Allah yang tidak berhuruf dan tak bersuara. Itu tinggi itu. Dah tak tanya. Habis. Kena mati. Apa dia kata? Cuba baca nombor 3. Ya? Orang makrifat itu solat mengikut waktu. Baik. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Apakah solat itu solat orang? Solat orang makrifat. Apa berlainankah solat orang makrifat dengan orang tak makrifat? Jikalaulah solat biasanya subuh 2 rakaat, orang makrifat ada tak sembahyang 4 rakaat subuh? Tak ada kan? Tak ada beza. Orang makrifat, orang syariat, orang tarikat sembahyang kalau 2 rakaat subuh, 2 lah. Kalau lah misalnya kata orang syariat subuhnya pukul berapa sini? 6, pukul 6, 5.30. Orang makrifat nak sembahyang pukul 4 pagi subuh, atau sembahyang pukul 9.30 subuh, sama saja. Dari segi masa tak ada berubahnya. Bagaimana sunnah dan Quran, begitulah. Jangan pandai-pandai sembahyang subuh pukul 8.30. Tapi saya tahu yang bertanya tu bukan ini maksudnya. Tapi kalau ikut soalan, saya dah jawab dah. Dia tanya apakah waktu orang syariat itu berbeza dengan orang hakikat. Saya dah jawab sama. Tapi saya tahu dia punya soalan lain. Tapi dia tak tanya yang lain tu, saya jawab lah. Dia tak tanya. Dia tanya berbeza, saya kata tak berbeza. Jangan pula sembahyang subuh 8.30, tak ada. Siapa yang bertanya? Kena tanya lain lah.
Tapi tak apalah, kita benarkan soalan tambahan ya. Dalam parlimen pun benar ya soalan tambahan kan. Okey, soalan tambahan benar. Saya faham sebetulnya, tapi saya cuba-cuba. Ya baik, saya jawab juga. Macam ni, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ingat, tulis, rakam ya. Baik. Kita kena faham. Sebab apa saya jawab? Kerana solat ini tiang agama. Kata fiqah, di dalam alam akhirat esok, yang pertama-tama ditanya itu solat. Dia tak tanya harta bini ke, umrah berapa kali, haji. Dia tak tanya. Pertama-tama ditanya solat. Apakah betul solat kamu? Jikalau betul, bahawa dia terperinci, dia memang kira dengan begitu detail Allah ini. Dia pun sebesar zarah dia kira. Tetapi jikalau tak betul solatnya, dia tak tanya dah yang lain. Ingat pesan saya, dia tutup bukunya. Tak payah cerita yang lain. Tak payah cerita yang lain. Aku tak nak dengar, campak terus. Tapi jikalau betul solatnya, aku perincikan satu persatu. Apa kita sudah betul solatnya? Baik, apa arti solat? Solat ini pegang betul-betul ya. Ini saya umpamakan sebagai kursus ya. Ingat ini sebab apa saya dari jauh, sahabat-sahabat datang menghormati saya ya, saya menghargai itu. Jadi apa yang ada saya buka habis, tak nak sembunyi-sembunyi. Buat apa nak sembunyi-sembunyi? Ya. Kalau nak sembunyi-sembunyi tak payah datanglah. Tak, cakap-cakap sikit rahsia. Bercakap-cakap rahsia. Semua kalau boleh bercakap. Saya tak ada rahsia. Baik. Solat artinya menyatakan Allah. Ingat itu. Solat bukan arti sembah menyembah. Kamu tak perlu sembah aku, memang aku dah besar dah. Ya. Kalau kamu tak sembah aku, aku dah raja dah. Apa nak sembah aku? Apa yang ada dalam solat untuk aku? Seumpamanya kata, aku ni ibadah ni nak sembah Allah. Baik. Nak serah kepada Allah, semaya aku ni kan. Baik. Allah pun bertanya, wahai hamba yang aku hormati, siapa yang bagi kamu berdiri? Jawab, siapa bagi kamu berdiri? Yang bagi berdiri lama, kita nak tunjuk kita ni alim ulama. Berdiri itu setengah jam, lamanya baca Fatihah, nak tunjuk alimnya. Baik, Allah kata, Allah bertanya, wahai hamba-Ku, siapakah yang beri kau berdiri lama? Rukuk pula 2 jam setengah rukuk. Alimnya aku ni, nak tunjuknya Allah aku ni alim ni. Dalam Kuala Lumpur dan Singapura ni aku seorang je alim. 2 jam setengah. Lalu Allah bertanya, wahai hamba-Ku, siapakah yang beri kudrat iradat kamu rukuk itu? Sujud 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam tak ada sembahyang lain, sujudnya lamanya. Nak tunjuk akulah dunia ni, aku je sembahyang 3 hari 3 malam. Orang lain tak buat macam tu. Lalu Allah bertanya, yang 3 hari 3 malam tu siapa? Kalau Piramli 7 hari 7 malam. Ini 3 kita salah. 3 hari 3 malam saja. Siapakah yang bagi kau sujud lama, wahai hamba-Ku? Baik, aku bertanya, mana bahagian kamu dalam sembahyang itu? Yang berdiri, aku yang bagi. Yang rukuk, aku yang cipta. Yang sujud, aku yang buat. Mana bahagian kamu? Yang kata kamu nak serahkan sembahyang kepada aku, kamu nak tunjuk kamu yang sembahyang, bagi tahu kat aku, mana bahagian kamu? Cuba, kalau Allah tanya, nak jawab apa? Apa yang kata kamu sembahyang? Kata kamu yang mendirikan sembahyang. Mana kamu? Cuba. Nak faham sembahyang, bagus tu soalan. Dah kata kamu yang mendirikan sembahyang, mana bahagian kamu? Aku nak cari satu je, mana? Kalau Allah tanya, catat satu bahagian kamu. Tadi kamu kata kamu yang mendirikan solat. Mana kamu? Nak jawab. Itu jangan angkuh kita bersolat ini. Aku taat, aku alim, aku lebay. Siapa bagi kau taat? Kalau aku tak bagi taat, boleh tak kamu taat? Tak apa aku itu. Apa yang kamu nak tunjuk kepada aku dalam bersolat? Apa? Itu makanya kita faham,
Solat bukan sembah menyembah. Mu nak sembah apa? Memang berdiri pun aku, sujud pun aku. Nak sembah aku apa? Memang aku tu. Jadi sembahyang-sembahyang, solat-solat ni bukan sembahyang, bukan sembah menyembah. Ya, solat artinya nak menyatakan Allah. Faham ya? Solat, tu sebut perkataan solat. Mengelirukan kita solat je, ingat berdiri, ingat takbir, ingat rukuk, ingat bacaan. Bukan itu. Itu perbuatan solat. Kamu belum bersolat itu. Kamu berdiri, rukuk, takbir, sujud, itu perbuatan solat. Ya, aku suruh kamu ini bersolatlah. Betul tidak? Hayalah solat tu ada tak perbuatan solat? Aku mengajak kamu bersolat, bukan mengajak kamu perbuatan solat. Yang kamu buat tu perbuatan solat. Mana solat? Mana solat? Yang kita duk buat tu perbuatan syariatnya. Mana syariat? Aku perintahkan kamu jangan tinggal syariat aku. Tapi tuan-tuan keliru. Tuan-tuan buat perbuatan syariat. Mana syariat Allah? Ya, tuan-tuan buat tu pekerjaan sembahyang, perbuatan sembahyang. Mana sembahyang? Lain, ya. Sembahyang lain, perbuatan sembahyang lain. Syariat lain, perbuatan syariat lain. Yang kita buat tu perbuatan syariat. Mana syariat Allah? Mana? Mu nak tunjuk perbuatan syariat, kan saya dah beritahu dah. Sekadar perbuatan berdiri, aku yang bagi berdiri. Mu nak tunjuk apa kat aku? Nak tunjuk perbuatan rukuk, berapa jam rukuk tadi? 2 jam setengah. Mu nak tunjuk 2 jam setengah. Rukuk tu aku yang bagi. Sujud 3 hari 3 malam, aku bagi. Mu nak tunjuk apa sembahyang? Itu perbuatan syariat tu aku yang punya. Perbuatan syariat tu aku yang punya. Aku nak solatnya mana? Perbuatan solat aku yang punya. Aku nak solat mana? Ingat tu zikir. Arab kata zikir, Melayu kata ingat. Solat mana? Itu saya kata solat artinya menyatakan Allah. Solat ada 2. Pertama, solat 5 waktu. Solat 5 waktu, menyatakan Allah dalam masa 5 waktu. Kalau boleh elakkan sebut perkataan solat supaya kita tak keliru. Apabila dah faham, sebut tak apalah. Buat masa ini, ganti dulu sekejap sementara waktu kita faham. Ya, kita sebut nyatakan Allah. Baik, nyatakan Allah ini ada 2. Pertama, nyatakan Allah dalam masa 5 waktu. Yang kedua, solat ada lagi. Solatul daimun. Solatul daim. Solat yang tidak putus. Bermakna solat ini ada 2. Perbuatan solat tak usah campur lah. Perbuatan solat yang kita dah buat itu dah khatam semua, dah lulus. Mari kita belajar solat ni. Solat artinya menyatakan Allah. Menyatakan Allah ada 2. Pertama, 5 waktu. Yang kedua apa? Solatul daim. Solat yang tidak putus. Baik, solat yang 5 waktu. Baik, kita menyatakan Allah dalam 5 waktu dulu, ya. Sebelum kita belajar solatul daim, kita belajar solat yang 5 waktu. Baik, muslimi muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita belajar solat, mari kita belajar yang dikatakan apa? Solat sebelum solat, solat di dalam solat, solat sesudah solat. Iaitu Arab kata apa? Fardu sebelum fardu. Kamu kena tahu dulu fardu dalam fardu dan fardu sesudah fardu. Apa tuan-tuan dah tahu? Nak sembahyang fardu pun tak tahu. Habis belum apa lagi nak solat tu daimun. Nak solat fardu ni dulu ni. Apa yang dikatakan fardu sebelum fardu? Iaitu solat sebelum solat. Fardu dalam fardu, solat dalam solat. Fardu sesudah fardu, solat sesudah solat. Nak solat sangat kan? Jadi fardu pun kita tak tahu ke mana lagi.
Baik, fardu sebelum fardu macam ni. Kita belum lahir ke dunia lagi. Kita belum lahir ke dunia. Dan alam makhluk ini belum terjadi lagi. Tak ada makhluk. Allah dah diri dah kita sembahyang di kitab Luh Mahfuz. Kun kata Allah, siap berdirinya kita di Luh Mahfuz. Betul tidak, tuan? Alam belum terjadi, tetapi sudah berlaku di dalam ilmu Allah yang bernama Luh Mahfuz. Kita belum beranak, Allah beranak dah kita di Luh Mahfuz. Kita belum lahir, Allah lahir dah kita di Luh Mahfuz. Kita belum kahwin, Allah kahwin dah kita di Luh Mahfuz. Kita belum berjumpa, Allah dah jumpa dah kita di Luh Mahfuz. Allah dah jumpa dah. Kita belum mati, Allah mati dah kita di Luh Mahfuz. Kita belum masuk syurga neraka, Allah masuk dah kita di dalam syurga. Betul tidak? Betul tidak saya kata ini? Betul tidak Ustaz? Itu dia kata kita Luh Mahfuz. Kon itu siap. Allah tak kerja macam kon tak. Yang kon tu tukang rumah. Kalau Allah kon siap. Tak ada dah dakwah yang baru. Inilah dikatakan kitab Luhul Mahfuz. Kitab Allah siap. Kamu cukur janggut bila, ubannya rambut kamu sorak tu berapa hari bulan jam bila dia tulis, gigi kamu akan terjabuk, patah tumbuh, ni patah berapa hari bulan. Aku dah siap tulis dah. Kahwin bila, jumpa bila, mati bila, kerana apa kau dah siap. Masuk surga neraka pun kita dah masuk dah di Luh Mahfuz. Ini dikatakan fardu sebelum fardu. Baik, kita belum beranak lagi, belum lahir ke dunia. Allah diri dah kita ambil konteks sembahyang saja ya. Kita dah solat dah di Luh Mahfuz, berdiri dah kita di Luh Mahfuz. Ini dikatakan fardu sebelum fardu, solat sebelum solat. Lalu kita pun lahirlah ke dunia. Berdirilah kita pada tanggal 12 hari bulan ini di kota Singapura ni, pada zuhur kan berdiri. Baik, berdiri kita di mana? Ini solat di dalam solat. Ini solat sebelum solat. Dah diri ya. Solat sebelum solat, solat di dalam solat. Kita pun di dalam solat, tengah-tengah berdiri ni. Baik, berdirinya kita ini, berdiri kita ini perkara baru ke perkara lama? Berdirinya kita ini bukan perkara baru. Berdirinya kita ini perkara lama. Mana yang kata kamu yang berdiri? Jangan mengaku kamu yang berdiri. Sebelum ada kamu tu, aku dah yang berdiri di Luh Mahfuz. Sebelum kamu bersolat, aku yang bersolat di Luh Mahfuz. Mana yang dikata kamu bersolat? Saya tanya lagi sekali. Dengar baik-baik, pelan-pelan kita. Fardu, kalau kita nak sembahyang fardu, kita kena tahu fardu sebelum fardu, fardu di dalam fardu, fardu sesudah fardu, baru kita boleh bersolat. Fardu dulu. Baik, fardu sebelum fardu tu kitab Luh Mahfuz Allah jadikan dalam ilmunya. Dalam ilmu Allah macam ni. Ini bolpen, dakwah dalam bolpen ilah dia kata Luh Mahfuz. Ni dakwah dalam bolpen. Ya. Nak tulis apa? Cakap dia tulis, boleh. Maknanya benda dah ada dah dalam dakwah bolpen. Faham tidak? Ini contoh Luh Mahfuz. Dakwah dalam bolpen. Nak cakap apa? Cakap, saya tulis. Bermaknanya dah siap dah sebetul dalam bolpen. Kemudian kita pun berdiri solat. Saya tanya lagi sekarang, berdirinya kita ni perkara baru ke perkara lama? Perkara lama. Apabila perkara lama, siapa yang berdiri? Siapa yang berdiri? Oh, sedarlah kita pada hari ini, sebetul yang berdiri itu Allah. Yang rukuk, yang sujud, aku sudah faham pada hari ini, sesungguh yang aku buat ini benda yang sudah siap. Kalau ibarat kata kan, Piramli sudah mati kan, ada tak kita pasang sekali televisi Piramli hidup balik berlakon? Pasal lagi sekali televisi cerita Piramli, Piramli pun hidup balik sekali berlakon. Piramli berlakon berapa kali? Filem itu Bujang Lapuk, tetap Bujang Lapuk, tak akan berubah dia punya alat cerita je. Kalau cerita hantu wah, hanjebat kena bunuh, tak ada pasang kali kedua hantu wah pula kena bunuh. Ada tidak? Bermakna lakonan Allah itu sekali saja.
Yang kita dah buat ni, hak dia dah buat dah. Piramli berlakon 60 kali pasal pun dia lah berlakon. Lakonan dia tu berapa kali? Cuba jawab, berapa kali? Begitu juga Allah. Yang kamu buat ni photostat aku je. Kalau umpama bahasa sekarang lah, photostat aku je. Nak mengaku original. Jadi kita fahamlah bahawasanya fardu dalam fardu itu juga siapa? Allah. Yang berdiri pun engkau ya Allah. Sebelum aku berdiri kau dah berdiri dah. Sebelum aku rukuk kau dah rukuk dah. Kita faham. Kita faham siapa yang berfardu. Halo. Waalaikumsalam tuan. Macam ni sahabat berehat dulu kat hotel, dekat-dekat nak check out, datang ya. Berehat. Sudah sampai sini. Sekejap ya. Baik, kita sambung ya. Jadi kita sudah faham bahwasanya solat sebelum solat itu Allah, dan solat dalam solat pun Allah. Jadi janganlah mengaku alim, jangan mengaku patuh, jangan mengaku taat. Kita tidak taat, kita tidak patuh jika Allah tidak janjikan kepada Allah. Itu maknanya ikhlas daripada Allah kepada Allah. Tak adalah aku berdiri melainkan Allah. Kan nampak dia tu. Kita tak berdiri kan kalau tidak ada yang atas. Kita faham. Baik. Begitu juga fardu sesudah fardu. Dalam fardu kita sudah faham semuanya daripada awal sampai dalam fardu milik Allah. Jangan mengaku aku Allah pula. Tak boleh dah, aku tak ada nak mengaku aku Allah. Macam mana? Daripada awal engkau dalam solat pun engkau, mana ada aku. Jangan mengata aku Allah, tak boleh. Baik, kita bawa pada sesudah solat. Kita dah nyata dah solat sebelum solat pun Allah, solat dalam solat pun Allah, fardu dalam fardu pun Allah. Macam mana fardu sesudah fardu? Sesudah fardu pun Allah. Sesudah kita menunaikan solat, kita bangun, pergi ke bilik air, ambil air dalam gelas. Siapa yang pegang gelas itu? Siapa yang pakai gincu? Siapa yang pakai bedak? Siapa yang mandikan? Siapa yang gosokkan? Siapa yang semua? Siapa? Perkara baru ke perkara lama kita pergi minum air di dapur tadi? Yang kita pakai gencu bedak, perkara baru ke perkara lama? Siapa yang buat dulu? Siapa yang pakai bedak dulu? Mana kitanya? Jadi solat gantikan, nyatakan Allah. Nyatanya Allah tu wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu tu Allah. Ada tak tengah-tengah aku? Tengah-tengah kita ada? Ada tak? Awal, akhir Allah, tengah-tengah tu kita ada? Tak ada. Macam mana kamu boleh kamu tengah-tengah? Aku sembahyang, aku rukuk, aku sujud. Bila masamu? Bila? Jadi fahamlah kita kalau nak bersolat, awal akhir itu Allah, tengah-tengah pun dia. Jangan kita tengah-tengah ya. Selama mana pun Allah itu dikatakan solat itu menyatakan Allah. Macam mana menyatakan Allah? Yang berdiri pun Allah, yang rukuk pun Allah, yang sujud ke tanah pun Allah, yang miring macam ni pun Allah, yang macam ni pun Allah, yang pakai kasut pun Allah, yang masak nasi pun Allah, yang pakai bedak pun Allah. Allah. Nyata tak Allah? Baru Allah tu nyata, tidak terluput biarpun sesaat. Itulah dikatakan solatul daimun. Di solat fardu, ini solatul daimun, menyatakan Allah sampai hingga tidak putus. Yang tidur siapa? Tak boleh kata Allah tidur. Habis kalau tak Allah tidur, siapa tidur? Aku tak ada. Yang tidur pun Allah, yang bangun pun Allah, yang lapar Allah, yang kenyang Allah, yang putih Allah, yang hitam Allah, yang tinggi Allah, yang putih Allah, yang rendah Allah. Mana ada ruang untuk kita? Wujud erti apa? Jawab kuat-kuat semua. Wujud erti apa? Sifat siapa ini? Sifat kita ada tidak? Kalau tidak ada sifat kita, siapa yang tidur duduk, bangun berdiri, siapa? Mana ada kita? Baca aja sifat 20 tapi tidak pernah nak menghayati. Pegang betul-betul. Padahal siapa mengaji satu je sifat 20, yang 19 tu buang dalam sungai, dalam daun, tak perlu belajar apa yang 19.
Tapi dah buta juga, sama bahasa kalam apa aja. Buta juga 20 pun. Tambah lagi 40 jadi 60. Pun 60 kali buta. Tapi dia kalau orang celik, aku dah kata dah. Sifat nafsiah yang dikatakan wujud tu aku je. Apabila wujud aku, yang lain tak payah bila dah. Basar arti apa? Sifat siapa melihat. Sifat kita cuba kuat. Sifat kita baik, buta lah, apalah, buta ya. Ini warna apa? Tadi kata buta. Pasal apa nampak merah? Itu makanya kita nak ingat kepada Allah masa kita bangun tidur, terbuka mata, tak payah mencari Allah. Kenapa? Yang melihat tu dah aku dah tu. Kenapa kamu tak nampak aku? Nyatanya aku ni lebih terang daripada matahari. Yang melihat tu aku dah tu. Kenapa kau nak mencari aku lagi? Basar arti apa? Basar arti apa? Sifat siapa melihat? Sifat kita buta. Habis kenapa nampak? Akulah itu. Tengok, senangnya ingat kepada Allah. Nyatanya Allah. Sama. Sifat siapa yang mendengar? Sifat kita pekak, tuli. Dengar tak apa yang saya cakap ini? Tadi kata pekak. Inilah pembohong. Dengar ke pekak? Dengar. Siapa dengar? Sifat siapa dengar? Kenapa kamu masih tak nampak Allah? Kenapa kamu masih tak terpandang Allah? Itulah pelajaran makrifat ini, pelajaran ilmu mengenal Allah ini, ilmu yang paling senang, paling mudah, paling bawah, paling ringkas. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal beragama itu, awal-awal berilmu itu ilmu apa? Ilmu ma'rifatullah. Ilmu mengenal Allah lah ilmu yang paling awal. Tengok baginda Rasulullah SAW. Bermulanya dia berpindah daripada kota Madinah ke kota Mekah. Daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dia ajar sembahyang tidak? Dia ajar puasa tidak? Dia mengajar apa? Tauhid, mengesahkan Allah, iaitu mengenal Allah, mengenal Allah, mengenal Allah. Selama mana? Selama 13 tahun dia belajar ilmu mengenal Allah, iaitu ilmu ma'rifatullah, iaitu tauhid kepada Allah. Selepas 13 tahun baru datangnya sembahyang, baru fardunya haji, zakat semua. Selepas 13 tahun dia mengajar mengenal Allah, baru turunnya sembahyang. Tapi sekarang kita sembahyang dulu. Sepatutnya kita belajar mengenal Allah dulu, iaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mengenal Allah dulu, baru sembahyang 13 tahun.